Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farhat Izzati binti Muallim, kelas 3 Naim. Hari ini saya akan membuat pembintangan bab 3.3 yang bertajuk darah manusia. Saya akan menjelaskan 4 jenis persoalan, iaitu kepentingan menerima darah, kriteria yang melayakkan seseorang itu menerima darah, isu berkaitan dengan menerima darah, dan akhir sekali, kaedah pengurusan darah yang diderma daripada segi penyimpanan dan perstoran. Terdapat beberapa kepentingan menerima darah. Antaranya, diri kita berasa lebih sihat. Ramai penerima darah memberitahui bahawa setiap kali selepas menerima darah, mereka akan berasa lebih sihat dan bertenaga untuk menjalani kehidupan seharian. Ada yang mengatakan bahawa apabila kita menerima darah, kita akan dapat menurunkan 650 kalori. Tetapi tak ada bukti yang dapat mengesahkan hal tersebut. Selain itu, menerima darah dapat menggantikan sel-sel darah yang lama kepada baru. Kemudian, mengekalkan kecergasan dan menjadi berderma lebih produktif dalam melakukan kerja. Seterusnya, kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya, orang-orang yang berisiko tinggi kehilangan darah, seperti akibat kemalangan, juga ibu yang melahirkan anak. Darah yang didermakan adalah sangat penting. Dalam keadaan kecemasan yang cemas itu, mereka sangat memerlukan darah yang banyak dalam keadaan yang segera. Sudah tentu pada saat kecemasan itu, jika tiada darah yang didermakan, proses ini akan menyulitkan lagi keadaan pesakit dan amat memerlukan bantuan daripada seseorang untuk menderma darah. Akhir sekali, penderma darah boleh mengurangkan zat besi dalam badan. Seterusnya, akan merendahkan risiko penyakit kanser. Seterusnya, kita pergi kepada kriteria yang melayakkan seseorang untuk menerima darah. Pertama sekali, kita perlu memastikan tubuh badan kita berasa sihat sebelum menerima darah. Seterusnya, berat badan kita haruslah 45 kg ke atas. Selain itu, kita hendaklah memiliki tidur yang mencukupi, sekurang-kurangnya 5 jam. Serta, penderma darah yang mempunyai masalah kesihatan seperti kanser, penyakit dalam darah, sakit jantung dan golongan penderma-penderma yang berisiko tinggi tidak dibenarkan menderma darah sama sekali. Sebelum penderma perlulah makan bagi mengisi perut agar tidak terjadi perkara yang tidak diingini. Selain itu, pendermaan terakhir perlulah 3 bulan sebelum penderma. Bermaksud, jika penderma menderma awal bulan 1, mereka berpeluang penderma lagi sekali pada 3 bulan seterusnya, iaitu bulan 4. Tahap hemoglobin bagi wanita untuk menderma darah ialah 12.5, manakala lelaki adalah 13.5. Penderma hendaklah berumur antara 17 hingga 60 tahun. Bagi remaja masih bersekolah yang mahu menerima darah, mereka hendaklah diberi kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Antara syarat penderma bagi wanita ialah tidak mengandung, tidak menyusukan anak dan tidak datang haid. Akhir sekali, bagi yang bukan warga negara Malaysia, mereka hendaklah menetap di Malaysia sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Persoalan ketiga, kaedah pengurusan darah yang diderma daripada segi penyimpanan dan perstoran. Darah yang didermakan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis komponen, iaitu sel darah merah, platelet dan plasma. Darah yang telah melalui ujian saringan serta telah diproses kepada sel darah merah, platelet dan plasma akan disimpan mengikut jenis darah, kumpulan darah dan tarikh luput masing-masing. Setiap komponen darah ini mempunyai cara penyimpanan yang berbeza. Antaranya, sel darah merah perlu disimpan pada kadar suhu 2 darjah Celsius hingga 6 darjah Celsius dan boleh bertahan selama 35 hari. Seterusnya, plasma perlu disimpan pada suhu 30 darjah Celsius dan dapat bertahan selama 2 tahun. Akhir sekali, platelet perlu disimpan pada suhu 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius dan perlu sentiasa digerakkan. Jangka hayat platelet hanyalah 5 hari daripada tarikh penerimaan. Baiklah, kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu terdapat isu berkaitan dengan pendermaan darah. Antaranya, menderma darah boleh menyebabkan berat badan meningkat atau menurun. Sebenarnya, menerima darah tidak dapat kesan ke atas berat badan kita. Ada yang berpendapat bahawa proses menerima darah menggunakan banyak tenaga. Oleh itu, mereka haruslah mengambil makanan yang lebih untuk menambahkan tenaga dan darah. Yang kedua, menerima darah dapat penyakit berjangkit. Hal ini tidak munasabah kerana jarum dan pijagari yang telah digunakan akan dibuang segera selepas setiap pendermaan darah dan tidak boleh digunakan untuk penderma darah lain. Ini adalah untuk memastikan keselamatan kepada penderma darah dan juga produk darah. Mitos ketiga,
Darah yang diderma boleh disimpan lama. Jangka hayat sel darah merah di dalam badan adalah kira-kira 120 hari sahaja. Sel darah merah akan merosot apabila berada di luar badan manusia. Oleh itu, sel-sel ini dipelihara dengan bahan pengawet dan nutrien dalam simpanan. Secara umum, sel darah merah yang diderma boleh hidup sekitar 35 hingga 42 hari. Maka, pendermaan darah perlu dilakukan berterusan bagi memastikan stok darah tidak berkurangan. Mitos yang terakhir, menderma darah mengambil masa yang panjang. Menderma darah terdiri daripada 4 langkah mudah, iaitu pendaftaran, penyaringan pemeriksaan kesihatan, pengambilan darah serta berehat. Satu sesi menderma darah mengambil masa kurang daripada sejam kecuali untuk pendermaan jenis apheresis yang akan memakan masa selama 1 jam 35 minit. Sekian daripada saya berharap persoalan tadi dapat menyelesaikan segala kekeliruan oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.